Okay, dengar Okay, kalau kau dengar okay lah. Yang penting kau dengar. Tak dengar tolong komen cakap tak dengar. Okay, jadi bila saya pergi kursus tu, 3 hari kursus. 3 hari lah. Lepas tu saya tanya William apa lagi mau bikin. You bikin sajalah apa yang saya ajar. Dia kata you ada training, weekly training. Dia kata tak ada. Apa mau weekly training? You sudah saya ajarkan, you bikin lah. Dia cakap Melayu memang tak fasih. Tapi dia pakai BMW 5 Series. Saya kata wow, Cina ni bagus lah. Lepas tu dulu kita tak ada online macam ni. Semua commission akan tulis di whiteboard. Jadi saya nampak lah commission dia sekikir 100,000 lah commission dia. Lepas tu ada satu budak lagi, budak Melayu. Mahafiz, ada lagi industri. Saya tengok, oh, dia punya commission pun banyak juga. Saya kata, wow, maksudnya boleh buat lah industri ni. Saya cuba dia kata tak ada training, everything tak ada. Saya kata saya dah ajar, korang buat je. Dia kata, you tak faham, you mali jumpa saya. Ini semua rezeki. Dia tak sebut rezeki, dia sebut ini semua rezeki tau. Dia kata. Lu bikin saja. Dia cakap, lu bikin je. Ayat dia, lu bikin je lah. Macam tu. Jadi apa yang saya nak kongsi hari ni ialah part of apa yang kau nak buat sebagai ajar tanah. Bila kau dah masuk dalam industri ni, saya just share pengalaman saya. Jadi korang mesti based on pengalaman korang. Pengalaman saya dengan pengalaman korang tak sama. Background saya dengan background korang tak sama. Cuba yang dekat online, cuba cerita background korang apa. Kalau Ida background apa? Engineer. Yang background engineer. Adik kita ni? Business. Ni? Apa dia? Insurance. Sama. Belakang bang? Student, okay. Belakang? Okay, jadi sebenarnya background kita berbeza. Apa yang saya ajar ni ada fundamental, asas. Bagaimana kau nak implementasi, cara saya dengan cara kau automatik berbeza. Kalau saya mengajar dulu dengan Puan Zuraini, one of kita punya top agent. Dia farmasis. Farmasis dengan bila saya mengajar tak sama cara dia. Dia orang yang sangat detail. Dia belajar A, B, C, D sangat detail. Dia coach memang dia sangat coach yang sangat detail. Kalau kita jumpa orang, mungkin kalau saya jumpa Cik Syafirul contohnya. Dia memang background ni engineering lah, tapi dia lebih agak fleksibel sikit. Jumpa Lina Samsudin lain, jumpa Nur Ozil lain, jumpa Izzah lain, jumpa Azhari, semua top-top agent yang orang akan kenal nanti, dia punya method tak akan sama. Walaupun cikgu dia, saya, cara dia buat tak sama. Okay, next slide ni. Hari ni kau ada buku tak? So training kan ada buku. Tak ada buku kan ada partner ni. Jauh sangat. Next. Okay, next. Okay, pertama sekali bila jadi agent, pertama sekali kau mesti tahu kenapa kau nak jadi agent. Boleh nak ambil kertas tulis 3 sebab kenapa kau nak jadi agent. Tulis dulu. Jadi saya tanya. Yang dekat dalam online tu boleh tak kau komen. Agaknya kenapa kau nak jadi agent tanah ni? Yang hari Minggu kau datang hari ni nak buat apa sebenarnya kan? Apa yang kau nak dalam industri tanah ni? Boleh tak komen? Tengok komen orang ni dan ada tak apa komen korang? Boleh tak komen apa kenapa nak jadi agent ni? Nak ubah hidup. Apa yang nak ubah Cik Faizal? Nak duit. Senang cakap nak duit. Tahu nak duit kan? Apa lagi nak? Ada yang nak duit. Idan apa Idan gaji dah besar kenapa nak jadi ejen? Naikkan 10,000. Okay, jadi kau tulis lah. Kau cuba 3 atau kalau minimum 3. Kau je tahu. Tak payah bagi tahu saya pun tak apa. Bagi tahu orang sebelah aja kau nak apa. Bagi tahu. Sebab apa? Kenapa kita kena bagi tahu apa benda kita nak? Supaya kalau kita dah kahwin, ada suami isteri, bagi tahu dengan suami isteri kita apa yang kita nak supaya dia boleh doakan kita. Kalau saya akan bagi tahu mak saya. Dulu masa mak saya adalah mak saya dah tak ada dah. Kalau saya bagi tahu mak saya apa yang saya nak, saya akan bagi tahu mak saya. Okay? Nak tambah pendapatan, nak bebas hutang, nak cari income, sama. Kita sama. Saya dulu pun sama. Pertama sekali saya nak duit yang banyak. Saya pun sama. First kali saya nak duit yang banyak. Kedua saya nak masa yang banyak. Itu saya nak dua je. Duit masa banyak, dua masa yang banyak. Kenapa saya nak duit banyak? Sebab dulu tak ada duit tau. Saya rasa zaman yang tak ada duit ni zaman yang paling saya rasa paling tak best lah saya rasa. Orang kata duit bukan segala-galanya lah. Tapi segala-galanya memerlukan duit. Kadang orang cakap kenapa kau nak beli LV? LV tu mahal. Mahal bagi kita. Bagi orang lain, baru ni saya share satu video. Dia tahan orang, dia tanya soalan dia apa? Apa saya tanya soalan dia? Apa yang kau buat untuk dapat duit macam tu lah. Dia kata orang ni property agent. Oh no, satu lagi saya tak share. Dia pergi dekat satu tempat dia mewah. Dia tanya kau buat apa dan kau pakai kereta apa macam tu lah. Orang tu tanya buat apa, dia kata dia pakai kereta ni harga sekian. Satu
satu Cina lah, dia tanya kau pakai kereta apa? Kereta ni, dia kata, oh luxury car. Dia tanya, adakah ni luxury car? Dia pakai Ferrari. Adakah kau ni luxury car? Kereta ni bukan luxury car, dia katakan. Lepas tu orang tu tanya, luxury car kau apa? Dia kata Bentley. Yang macam tu kan. Sedangkan dia pakai Porsche Commerce macam tu lah. Maksudnya, bagi tu kereta biasa je. Maksudnya nilai kita yang kecil, bukan benda tu yang mahal. Faham betul tak? Jadi saya pun sama lah. Bila saya start tak best tu, bila saya nak belanja, saya berkira-kira. Paling tak best kalau pergi hotel lah. Kalau pergi hotel, anak kita kecil kan. Kalau makan dekat hotel dapat berapa tiket? Dapat 2 tiket je kan. Nak pergi berempat, nanti 2 lagi kena bayar. Kesimpulan dia apa? Wife pergi lah. Makan luar satu. Paling senang cakap dengan wife, awak pergi dulu 2 orang. Nanti wife balik, nanti abang kita pergi makan dekat. Oh, saya rasa macam benda tu bukan mahal pun, RM50 je. Tapi saya rasa benda tu macam dia mengganggu tau. Makin mengganggu. Dan bila saya nak bagi mak saya kena tengok duit saya dulu. Ada 300, okeylah bagilah mak 150, tinggal 150 kat saya. Itu tu life yang paling tak best. Sebab apa saya nak duit? Saya nak duit yang bila saya nak bagi untuk keluarga saya nak bagi the best. Kalau mak saya kata dulu masa mak saya kata, saya ingat lagi mak saya kata, Firdaus, jom kita pergi Kanada, mak saya kata. Orang kampung nak pergi Kanada, sebab adik saya duduk di Kanada. Dia buat PhD, saya dia kata pergi Kanada. Saya kata, Kanada tu jauh mak. Yalah, mak nak pergi lah, dia kata kan. Okey, tak apalah, nanti abang tengok mana. Saya cakap dengan mak saya macam tu. Selang 2 minggu mak saya tanya lagi, Firdaus anda urus tiket ke Firdaus nak pergi Kanada? Sebagai anak sulung lelaki, saya ada kakak lah. Agak-agak, bolehkah saya kata dengan mak saya, mak mana ada duit, mak bagi separuh boleh tak? Kalau saya lah, bukan saya. Saya cakap dengan wife saya, di 2 minggu, saya cakap dengan wife saya, cuba survey, berapa tiket nak pergi Kanada? Saya kata, wife saya kata RM70,000. Saya 4 beranak, usia saya, wife saya 7 orang. RM70,000 tu standard lah tiket. Pergi balik. Lepas tu, takkan saya kata, mak tiket RM70,000 mak. Takkan mak nak pergi. So, kalau saya bukan saya. Saya kata dengan mak, lepas tu mak saya call, kata, tak apa kalau ni, agak mak saya tahulah, mak energi dia tahu saya tak ada duit agaknya. Bukan tak ada duit, maksudnya duit tu besar bagi saya. Jadi tak apalah kalau macam tu, hang pi hang, Zura dengan mak, 3 orang je. Anak hang tinggal lah dengan mak mentua, sebab mak mentua saya duduk Kelang je. Tapi saya kata masa tu, 2015. Saya kata, tak mak, nanti abang urus. Kebetulan di Malaysia tak ada emergency apa, kedutaan Kanada tak ada di Malaysia, dia ada di Singapura. Saya uruslah transaksi semua. Saya beli tiket, saya habis nombor RM100,000 kot. Saya rasa itulah banyak-banyak benda saya buat. Kecil sebenarnya, kecil. Tapi banyak-banyak buat, saya kata itu pencapaian yang antara terbesar dengan mak saya lah. Saya bawa 1 orang kampung, pergi Kanada, duduk sana sebulan. Dia enjoy duduk dengan anak dia boleh main salji. Orang kampung, bagi saya satu pencapaian yang besar lah. So bila mak saya tak ada, saya kata wow. Kecil tu saya buat, tapi saya kata dapatlah buat lebih sikit. Tu yang saya nak. Masa mak saya sakit tu, saya boleh duduk kat rumah kat kampung, saya buka laptop, duduk kaki je. Saya close rumah. Saya tak ada, saya minta, tolong bawa view klien saya boleh. Saya close rumah. Tapi saya boleh duduk jaga mak saya sebulan sampai mak saya meninggal. Sampai mak saya meninggal pun saya yang seorang aja mengucapkan mak saya. Saya kata pencapaian yang paling best untuk saya lah. Jadi korang kena jumpa the big why, kenapa kau nak berjaya. Kalau kau tak ada big why, kau jadi ejen ni jadi macam main-main lah. Kau nak buat nanti, jadi. So kalau tengok post saya, ada ejen dia masuk, dia buat, tak jadi pun tak apa. Ada ejen dia masuk, dia tak tahu apa dia buat. Ada ejen dia buat, tapi dia buat. Ada ejen dia buat, tapi tak jadi. Ada ejen buat jadi. Saya suka yang ejen buat tak jadi, dengan ejen buat yang jadi. Maksudnya kalau buat tak jadi, saya ajar hari ni. So maksudnya kau kena ready dari segi mindset untuk betul-betul berjaya. Sebab apa 90% orang yang berjaya, hampir 90 ke 100% orang yang berjaya, dia cuma ada di minda saja. Dia perlu ada mindset saja. Itu yang hari ni kau nak cerita is mindset. Saya akan cerita pasal ejen. Kenapa saya nak cerita mula-mula ni? Supaya kau clear. Mindset kau clear nak jadi ejen. Bawa orang clear kat tangan. Clear ni nak jadi ejen berjaya ni. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi clear kau kena ada why yang besar kenapa nak jadi ejen. Why ni dia tak boleh kompromi. Kalau saya nak bagi the best anak-anak saya. Semasa saya anak tak ada duit pun saya hantar sekolah anak saya sekolah Islam yang private school saya bayar. Saya tak ada duit sangat tapi gaji saya habis lah. Gaji saya memang habis langsung. Tapi saya rasa tu saya nak the best untuk anak isteri saya, the best untuk mak ayah saya, semua saya dah tak ada, the best untuk ayah saya dan the best untuk adik-beradik saya nak bagi. Dan next community lah. Janganlah kau cerita saya nak bina rumah anak yatim, yayasan, tak payah. Kau tengok anak bini kau dulu je dulu. Anak bini kau okey tak? The best tak kau boleh bagi untuk orang. Kalau perempuan ramai sini, the best lah untuk support suami, untuk support anak-anak. Nak bagi mak ayah dengan jumlah yang kita rasa
bukan kecil. Bagi kita mungkin besar. Saya raya saya bagi mak saya 1,000 pun. Tak besar pun 1,000, tapi mak kau di kampung dapat 1,000, rasa macam mana? Ui, banyaknya hang bagi kat mak kan. Tapi sebenarnya kecil. Bagi saya kecil lah 1,000 masa tu, saya boleh bagi 1,000. Tapi bagi mak kita, ya hang itu dah bagi dah ni, hang bagi lagi. Bukan nak tunjuk kebaikan saya nak gambarkan why saya, kenapa saya nak berjaya. Saya nak korang pun sama lah, ada why korang lah. Okay, next. Next then. Ini yang katanya ada orang, apa keutamaan kita, ada orang je nak extra income. Dia nak duit yang berlebihan. Korang pun sama lah, korang bekerja, belajar pandai, tujuannya nak bekerja lah. Ataupun kalau jadi suruh rumah tangga, mungkin nak bagi balik pada didik anak-anak, sama je. The main thing kita nak extra income. Kedua, orang nak masa freedom. Tapi masa freedom, dia tak boleh datang terus freedom, tak boleh. Dia proses. Kalau saya Cik Mat sekarang pun saya tak ada rehat sangat lagi. Walaupun saya dah 10 tahun, saya bangunkan tim bersama Nilai Harta ni pada Januari 2016, lebih kurang dah 5 tahun saya bangunkan tim, masih lagi tak rehat. Masih lagi nak make sure saya nak lahirkan lebih ramai leader, lebih ramai leader, lebih ramai leader. Itu je saya nak. Saya harap korang ada misi yang sama dengan saya lah. Ada orang juga je nak travel. Ya. Saya memang suka travel lah. Saya suka backpacker, saya pergi Jepun 2 hari, 2 minggu, 3 minggu, macam tu lah. Kerja saya seronok macam tu. Adalah saya punya tim-tim yang tim-tim kawan-kawan. Next korang nak ikut pun boleh, tak ada masalah. Ada orang je nak family dan kesihatan untuk keluarga. Ada orang je nak apa? Dia nak meeting new people. Jadi agent ni best. Kau tak kisah profile pun apa korang, orang nak minta tolong korang. Boleh dah tolong jual rumah saya. Orang akan minta tolong, tak kisah level dia Datuk ke Tan Sri ke. Kau akan jumpa lebih ramai orang yang minta tolong bantuan kita nak jual rumah. Cuma kau kena ada jiwa yang besar lah. Ni alamak dia Datuk lah. Macam mana Dia datin lah. Dia position. Dia datin producer kita as agent. Kau dah ada ilmu. Tolong je lah. Apa masalah je. Jangan nak jadi agent tanah tu saya kata perlu ada minda yang besar. Bukan cakap besar. Kena tunjuk kita ni besar. Minda kita besar. Okey, sebab apa selalu cakap kita ni dengan komputer, apa yang Bill Gates buat dulu sebenarnya ialah dia duplicate apa yang ada di otak kita dalam bentuk komputer. Itu je beza dia. Agaknya komputer kalau kita install benda dia yang negatif, yang buruk, dia berfungsi tak? Berfungsi juga. Tapi berfungsi benda yang negatif lah. Betul tak? Kalau kita install benda yang baik, maksudnya akan jadi benda yang baik lah. Kalau kau install game, jadi game lah. Betul tak? Otak kita ni pun sama. Dia tak tahu beza baik yang buruk, dia tak tahu beza jahat dan baik, dia tak tahu, dia tak tahu beza. Kalau orang tu dia besarkan daripada kecil, bapak dia mencuri, mak dia mencuri, agak bila besar bagi dia pencuri tu benda tu biasa tak? Biasalah. Tapi kalau kita dididik dengan benda yang mungkin lebih baik, etika yang bagus, bila kita tengok orang tu kita kata apa, takkanlah kau tak boleh fikir benda tu jahat. Bagi dia, apa pula aku daripada kecil buat benda ni apa? Jadi otak pun sama. So saya nak make sure bahawa kau ada install benda yang bagus, yang baik kat otak kita. Kita nak make sure bahawa apa benda yang kita buat, apa benda yang otak ni, nombor satu kena otak dulu tau. Kena make sure yang kau yakin kau boleh berjaya. Kalau kau tak ada minda tu, kau stop jadi ejen tanah. Itu yang saya cakap. Agak kasar sikit cakap tapi betul. Kalau kau ada minda ni masuk, boleh ke Cik Mat? Tak boleh. Hukum dia kena boleh dulu. Sebab apa? Dia kena percaya sebelum kau boleh berjaya. Kena percaya dulu. Kalau kau tak ada sistem kepercayaan, masih lagi jangan buat. Memang takkan berjaya. Sebab otak dia tak boleh berfikir. Kalau kau buat campur lah, contoh 1 campur 1, 2 ataupun 3. Agak-agak komputer tu boleh, dia nak jawab senang tak? Dia pun tak tahu jawapan. Sebab kita tahu 1 campur 1 adalah 2. Tapi kalau kau install kat komputer 1 campur 1, 2 ataupun 3, dia tak boleh jawab. Kau otak pun sama. Kalau kau cakap boleh dengan tak boleh, otak tak tahu. Jalan tengah, tak boleh lah. Dia tak boleh nak proses. Data yang kau masuk dia tak boleh proses. Jadi tolong masukkan data kat sini yang kita boleh buat, itu je. Jangan fikir lain. Fikir 3 bulan ni fikir Allah jadikan kita manusia yang hebat, untuk kita jadi orang yang hebat, untuk kita jana income yang besar. Fikir yang tu dulu. Yang tu je ada. Syarat nak dah join kelas hari ni tolong ada benda tu. Kalau tak ada benda ni kau boleh fikir balik kan, istigharah balik. Betul ke aku nak jadi ejen tanah? Jadi alang-alang kau dah masuk sebab baru yang dalam ni, jangan fikir benda lain, fikir aku boleh income, boleh earn income more than 10k. Kenapa? Sebab dah ada orang buat. Boleh? Boleh satu. Okey. Ada orang juga je nak bagi education pada keluarga dia yang terbaik lah. The best education. Saya kata sekarang ni kalau anak nak belajar bukan pandai pun, kau ada duit je. Kalau kita dulu memang anak orang kaya dulu kita dengar pergi overseas, pandai orang. Bukan pandai pun, orang ada duit. Itu je beza je.
Sebab tengok anak saya masa tu habis sekolah tahfiz, sekolah dia semua pergi Jepun. Tak pakai SPM pun, dia ambil SPM lah. Tapi sebab di Jepun, dia tak tengok apa SPM kita. Dia pun tak tahu SPM tu apa pun sebenarnya. Dia punya syarat 12 tahun education. Syarat 12 tahun. So sekolah kita kat Malaysia ni, sekolah kita sampai 11 tahun je. So pergi Jepun buat education, bahasa lagi setahun je 12 tahun, lepas tu masuk lah universiti dia orang. Sama je, bayar berapa? Setahun 80,000. Boleh je. Kan? Jadi maksudnya kita nak bagi the best kat anak-anak kita lah. Maksudnya kau boleh pilih universiti, kalau kata anak kita pun bukan semua sama pandai. Ada yang pandai dan sederhana, ada yang anak saya lah anak saya. Ada yang pandai betul, yang sederhana. Tapi ada kita nak stop potential orang, tak ada. Boleh je. Kan? And then last kali saya kata ada orang yang fikir pasal retirement lah. Saya fikir sekarang umur dah 45, saya ingat bayar 50 nak rehat je lah. Maksudnya bukan rehat, buat benda yang saya suka. Itu je saya nak. Okay, next then. Okay, ini apa yang kita dah tulis tadi, kau dah tulis dah tadi. Kenapa yang kau nak sebagai tanah tu, benda tu sangat penting lah. Balikkan tulis besar-besar, tulis tampal kat dinding. Kalau kau tengok saya ni pelik, jadi saya ambil dengan kereta saya buat 101 impian saya. Saya tulis betul-betul. Jadi saya share kan. Saya bagi dekat Dan, Dan share sekejap Dan. Bukan saya nak tunjuk apa, saya tunjuk saya nak benda-benda. Sampai wife saya pun pelik dengan saya. Sebab semua benda saya akan tulis, saya akan tampal kat rumah saya. Baik vision board saya, baik impian saya. Sebab apa, saya nak bagi semua benda sync. Apa benda yang saya ada, anak-anak tahu dan isteri saya tahu. Malah anak saya telefon. Hakimi tolong doakan ayah bang. Ya? Kau nak buka puasa ni, saya pukul 6.30. Doa ayah. Ayah nak doa apa ya? Kau doa ayah pertama sekali, ayah punya income sebulan 1 juta. Saya cakap je, banyaknya ayah. Kau doa je lah, jangan banyak cakap. Macam tu saya cakap kan. Ayah nak apa lagi? Ayah nak korang semua, anak-anak ayah semua jadi anak-anak yang soleh-solehah. Hafil hafizah. Dia okey ya. Ayah pun doakan Hakimi juga SPM tahun ni. Jadi siapa saya bagi tahu dengan anak saya. Dan saya pun doakan isteri saya. Saya bagi tahu hari-hari awak kena doakan saya dan awak kena doakan saya. Tapi kalau doa saya dengan dia tak sama. Saya nak rumah semedi 6 bilik 6 bilik air contohnya. Wah saya doa saya nak rumah banglo 6 bilik 6 bilik air. Mesej tu pun dah tak sama dah. Jadi saya memang okey naik atas. Ni memang saya tulis. Ni saya tulis saya tampal sebenarnya sebagai spiritual saya nak apa. Ni bukan saya nak tunjuk apa saya nak tak. Saya nak bagi tahu kat korang apa benda yang nak jalan kan. Ni atas lagi. Saya dah bagi nama kat atas tu, dah bagi nama siap-siap. Supaya diorang tahu one day nanti saya akan jadi Tan Sri. Tak tahu kau tengok lagi 10 tahun. Mesti saya jadi Tan Sri. Atas sekali dah. Saya dah bagi atas lagi nama. Saya dah bagi atas lagi. Tak nampak Tan Sri tu. Tu. Saya dah bagi tahu dah. Apa benda yang saya nak capai. Dan benda yang kita nak tulis ialah benda yang dah dicapai tapi belum capai macam ni. Kalau nak tulis satu benda tu dah dicapai. Kita cerita sejarah kita, faham tak? Kita sejarah pencapaian kita, tapi benda tu tak capai lagi pun. Sebab otak ni dia kena masukkan benda yang kau dah capai. Alhamdulillah, income saya dah 1 juta. Dapat lagi tak? Belum lagi. Tapi kena cakap dalam bentuk yang begitu. Otak dia kena digest benda yang begitu. Okay? Next, ada lagi kan? Tunjuk bawah sampai ke bawah sikit. Biar balikkan diorang tulis apa yang diorang nak. Kalau diorang serius nak. Okay, jalan pelan-pelan kan? Tulis lah, first kali ni spiritual lah. Nak baca Quran, income sedekah 1,000, tapi silap masuk tu tertitik pula 1,000. Nak solat jemaah setiap hari ni dari segi apa? Dari segi spiritual. Okey, naik atas lagi. Okey, saya nak duha, saya nak berzikir, saya nak istighfar. Ni benda-benda yang berkaitan spiritual. Tulis secara detail. Okey, next. Ini segi saya punya keluarga saya. Saya nak anak-anak saya soleh-solehah, saya nak anak-anak saya hafiz Quran. Saya nak kurniakan pasangan yang soleh, yang baik kan. Okey, anak-anak saya setiap doa saya memang doa apa Tuhan aku. Kalau saya duduk anak saya, ya Allah doakan aku, anak aku, Dr. Hari Syami, Dr. Hakimi Akmal, Dr. Hadi Zakon, Dr. Masyarakat. Saya dah sebut dah doktor tu. Tak kisahlah doktor PhD ke, medical doctor ke, DBA ke, saya dah sebut dah doa. Doa pun amin kat belakang. Saya dah tahu, saya dah sebut. Kalau saya doa bahasa Melayu dengan anak saya. Okey. Ini saya tulis menyediakan makanan bersiap untuk anak saya, menyediakan pendidikan, naik atas. Ini benda-benda yang saya tulis berkaitan dengan apa. Ini saya punya impian dari segi saya punya perniagaan. Kenapa saya buat gambar-gambar ni orang yang tulang belakang saya lah. Dia ada lagi tim nanti kita masukkan tim Perak dan tim Penang. Ada Tuan Yusri, Tuan Hakim, Cik Fahmi, Cik Fatin dengan Kak Fauzia, one of the team kita. Ini gambar kita ambil kat Central. Okay, saya nak pendapatan saya melebihi 500 ribu setiap bulan secara konsisten. Pendapatan semua-semua lain, maksudnya income dua-dua jadi 1 juta. Saya jadi business coach. Ini benda-benda yang saya nak. Saya nak buat PhD saya sendiri. Ini impian lah, impian yang saya nak. Jadi saya
mempunyai. Saya bukan akan tau. Ayat dia mempunyai. Saya mempunyai macam tu, bukan akan. Okey? I'm a money magnet kan. Okey, saya tulis benda-benda yang perlu saya tulis lah. Okey dan? Faham tak? Siapa faham angkat tangan? Faham tak? Dahaga pula daya. Okey? Saya cakap kuat tu penat. Malah wife saya bercakap sehari. Sehari suntuk dia bercakap. Daripada pukul 9 pagi, 9.30 pagi sampai 4 petang. Ini hari dia bercakap lagi 9 pagi sampai 4 petang. Dan dia boleh bercakap satu hari, sial semalam kami 130,000. Cakap je. Maksudnya bercakap je. Boleh. Jangan letak limiting belief. Manusia ni terlalu limitkan dia punya belief system tau. Jangan buat limit. Limit kita base pengalaman kita. Tak boleh. Jangan terlalu bersandar pengalaman kita. Sandarkan pada orang lain boleh. Kenapa aku tak boleh? Macam tu. Boleh ya? Okay, next. Okay, ini matlamat kewangan korang tulis. Okay. Kenapa industri hartanah? Saya boleh dah masuk saya dah masuk bab coaching ni. Bab online dah ada. Tak ada nombor Okey, kenapa industri hartanah? Lama 2 jam kena cakap ni. Doakanlah boleh cakap sebenarnya. Okey, pertama industri hartanah dia satu industri benda yang mudah dan straightforward. Siapa pernah buat insurans? Siapa pernah buat insurans ni? Perempuan ni pernah buat insurans kan? Nak convince orang senang nak insurans. Saya give up buat insurans. Saya buat juga insurans baru ni, saya nak try buat kan. Boleh lah, saya boleh close, bukan tak boleh close. Tapi nak convince orang tu bukan satu benda yang mudah. Sebab kita try to educate dia. Kita nak educate dia pasal insurans, kita nak educate. Kalau property, orang yang nak beli dengan kita. Orang dah tahu benda tu satu keperluan. Insurans ni satu keperluan. Tapi dia tak tahu benda tu keperluan. Sampai dia jadi, kalau lah aku kawan saya dulu, dia nak ambil insurans. Dia nak ambil dah, kawan saya dah present semua, sejuta present semua, dah present kat laki dia. Siang tu laki dia jumpa, sembang. Esok dia kejut laki dia, bangun-bangun laki dia mati. Ini cerita real story ni, laki dia meninggal. Lepas tu itu hari dah present dekat, lepas tu dia ingat, suami dia ambil, dia jumpa kawan saya. Itu hari present ni lah. Hasil present lah, tapi dia tak ambil lagi polisi dengan saya. Kalau lah dia ambil. Kalau tu dengan kenangan je lah. Macam tu lah. Jadi, property ni beza dia mudah dan straightforward. Orang yang nak cari kita. Saya nak beli rumah. Rumah ni contohnya bangunan ni 20 kali 70. Ada satu hall, belakang ada 2 bilik, ada satu surau. Senang nak cakap. Senang je. Ni contohnya depan ni kita panggil dataran automobil. Rumah ni ialah berkeluasan 850 square feet. Ada 3 bilik, 2 bilik air. Rumah tingkat 3. Ada lift, tak ada lift. Unit sama-sama. Dah. Rumah ni bocor, memang bocor bang. Jangan cakap banyak, rumah ni memang bocor. Kalau kita rumah yang projek, rumah yang ada construction kita jual, ada rumah ni tanah rata je, ada rumah contoh dah. Ada rumah under construction, ada rumah contoh. Ada rumah tak ada rumah contoh, dia ada gambar je. Jadi benda tu kita tunjuk kat dia je. Supaya dia boleh visualize, boleh belilah rumah ni. Faham maksud saya? Sebab industri tanah ni kita boleh main 2 market lah. 3 market sebenarnya. Rumah lelong, rumah saksil dengan rumah projek. Apa yang saya nak kongsikan ialah biasanya kita akan nampak ke kan? Kita main biasanya kita ada 2 lah. Rumah saksil. Satu lagi rumah undercon. Siapa yang tak faham? Saksil ni rumah second hand lah. Okay? Under construction ni rumah yang developer bina, minta kita tolong jualkan. Ya, dua-dua. Game sama tak? Game lebih kurang sana, tapi cara presentation berbeza. Sebab apa? Rumah subsidi ni orang boleh tengok rumah tak? Boleh. Rumah under construction ni 2 peluang. Satu dia ada rumah contoh, satu lagi mungkin dia tak ada rumah contoh. Dia ada dekat plan je. Boleh jual tak? Boleh. Kalau kau tak jual, orang lain jual. Itu dia contohnya. Saya jual projek Mamanda bangunan 61 unit. Kita tengok, susah lah projek ni, boleh jual tak? Boleh jual tak? Habis 61 unit. Kita jual 3 biji je. Orang lain semua orang lain jual. So dia kata macam boleh jual ke? Baru ni saya dah 2 tahun lepas kita dapat projek di Perak. Ada orang Perak? Ada ada. Kita jual di Peru, Meru, Perak. Saya ingat Meru ada kat sini je, kat Perak pun di Meru, Ipoh. Tu jual orang cakap, Cik Mat, siapa nak beli rumah 200,000, rumah flat, rumah apartmen Cik Mat? Sini Taman Meru pun kita boleh dapat 150,000 je. Debate, habis 2 blok, habis sold unit. Boleh jual tak? Boleh. Sebab apa? Setahun transaksi jual beli harta tanah, lebih kurang dalam 300,000 unit rumah terjual. Yang bernilai lebih kurang 140 bilion ringgit.
Jumlah ni kalau kau tengok data 10 tahun ni dah lebih kurang data dia. Maksudnya saya ada ke, saya tak ada ke, korang ada ke, korang tak ada ke, insya-Allah rumah ni memang akan terjual. Okey. Cepat dah. Jadi dia mudah dan straightforward. Siapa yang faham tolong komen faham. Faham tak dia mudah dan straightforward? Kedua, dia tak ada tekanan. Jadi ejen ni tak ada tekanan. Dulu saya buat produk lah. Dulu saya founder produk dia dulu. Kalau tak je kau carilah produk Medina Essential. Saya pernah keluarkan produk tu. Cuba boleh Google dia. Ni Dan. Medina Essential. Senang dah buat produk, tak susah. Buat produk senang tuan. Nak jual produk yang susah. Saya buat ni 5-6 tahun lepas saya keluar satu produk Medina Essential. ESS. SENTIAL. ENTIAL. ENEEN. NTINTIAL. AL. Okey, bawah tu. Klik. Kau pergi dekat image. Image yang bawah ni. Pergi image tadi tu. Ini pergi sini. Tadi ni. Ni. Pergi image ni. Ini produk saya ni. Ingat senang buat produk. Oh, buat produk susah tuan-tuan. Ingat buat produk ni senang. Buat produk senang. Nak menjual tu susah. Dan kalau kita lambat jual, dia expired. Kan? Tapi jual rumah ni, dia tak ada benda yang susah. Next, buka balik slide tadi. Jadi dia benda yang bagi saya dia tak ada tekanan lah untuk orang. Kalau rumah tu tak jual, orang lain lah jual lah. Tekanan dia apa? Tekanan dia kalau kita tak ada income. Jadi saya tak ada income tuan-tuan. Tuan-tuan kerja ada gaji, saya tak ada gaji. Gaji saya setiap bulan dia bermula dengan kosong balik. Buat insurans pun sama. Insurans tak apa, dia snowball. Kan? Saya tak ada. Saya bermula kosong. Kita race. Jadi ejen tu saya kata dalam ejen saya kena lahirkan leader. Bukan lahirkan top performer. Jadi top performer ni penat. Bulan ni dapat 50,000. Bulan depan kayuh lagi 50,000. Bulan depan kayuh lagi 50,000. Kalau macam insurans dia snowball lah. Mungkin bulan ni 50, bulan depan 100, 50. Makin besar. Insurans dasar tanah tak ada. Tapi itu saya rasa dalam sistem apa yang nilai harta buat sekarang ni kita panggil sistem yang ada recruitment sistem. So kalau jadi ejen tanah, ajaklah kawan-kawan jadi ejen tanah sekali dengan korang. Sebab apa? Korang ada introducer daripada jualan yang dia buat. Okey. Jadi dia tak ada tekanan lah. Kalau rumah tu tak jual, orang lain jual. Dia tak ada rumah tu busuk ke tak ada. Owner marah, kenapa kau tak jual rumah aku? Kalau kau tak apalah, saya lantik ejen lain lah jualkan rumah saya. And then ketiga, sekali bagi nombor 3 tu bagi saya income hartanah ni satu income yang bagi saya lumayan lah, Tak tahulah korang, katalah baru ni saya close satu rumah, ada satu rumah tengah deal sekarang 3.5 juta. Owner bagi 3%. Agak-agak berapa income? Berapa? 105 Maksudnya collector booking 105 earnest deposit. Kalau ejen baru, dia bermula dengan 50%, dia boleh dapat lebih kurang dalam 50,000 lebih kurang. Kalau saya, income saya 85%, kalilah 85% kali dengan 105. Lebih kurang dalam 90,000 lebih kurang. Jual sebiji rumah, income ni 90,000. Beza tak jual rumah 3.5 juta dengan 350,000? Proses dia sama ke? Sama. Sama lah. Buat benda yang sama tapi income berbeza. Tu jadi ejen janganlah buat limit. Saya tak boleh cuma saya jual rumah 300,000 ke bawah je. Kenapa? Tapi itulah 350,000. Proses sama, kau jumpa benda yang sama, bodang yang sama, proses yang sama. Semua sama. Kenapa nak buat benda yang berbeza? Janganlah limit diri korang. Jalan je lah semua. Tak ada masalah pun. Ini besar sangat lah. Saya ambil kecil sikit. Besar sangat lah Cik Mat cerita tu. 3.5 juta kami tak boleh nak digest. Kita ambil lah 300,000. 3%, 9,000. Kalau orang mula dengan 50% dapat 4,500. Kalau orang tu 60%, 9 kali 5,400. Kalau orang tu dah sampai 80%, 9 kali 7, 700, 7,200. Maksudnya inilah intercommission kita. Structure kita. Kalau kata kenapa cuma 50 lah. Tapi kalau tak ada sale, kali dengan kosong juga. Faham maksud saya tak? Jadi maksudnya senang kau nak duplicate je benda ni.
Kalau perlu income berapa? 9,000, katalah income target. Saya ambil senang average 60% contohnya. 30% jual 3 biji 900,000. Jual 3 biji sebulan. 9 kali 3, 3,000. 9 kali 3%, 9 kali 3, 180. Betul tak? 300,000, 900,000, 900,000, 3%. 9 kali 3 berapa? 18,000. 27. 27,000. 27,000. Kalau kau boleh dapat 60%, kalilah. Berapa dapat? Daripada 27,000 ni. Maksudnya kalau nak dapat 10,000 sebenarnya tak payah banyak pun. Nak dapat 20,000 je collect. Mungkin jumlah properti 200, 400, 600. 600,000. 6 kali 3, 18. Mungkin 700,000. 700,000. Total sebulan jual rumah yang 700,000. Untuk dapatkan income lebih kurang 10,000 ke 15,000. Lebih kurang dulu lah. Tapi tak apalah proses. Kalau dapat 5,000 dulu pun okey. Saya pun start dengan 5,000. Lepas tu lama-lama dia makin besar. Jadi kalau kata ejen tak boleh jual, sebenarnya kalau tengok tim kita punya sale, average kita jual sekarang, bulan lepas saja kita bayar kepada ejen 947,000. Bayar kepada ejen saja tau. Sama ada masuk poket saya sikit, saya tak dapat semua 900 tu, mungkin saya dapat 10,000 je. Kos 10,000, kos 10,000, semua total bayar 947,000. So kita ke arah 1,000,000 bayar sebulan pada ejen. Kita bukan agensi yang besar sangat pun, sederhana je pun agensi kita. Tapi kita ada ejen-ejen yang berkualiti yang boleh buat sale. And then jadi ejen tanah ada satu benda yang unik. Sebab apa? Setiap transaksi jual beli harta tanah dia tak sama. Kau deal dengan orang ni lain. Lepas tu jumpa orang ni freehold ke leasehold. Apa benda lah freehold dengan leasehold ni? Ni master title dengan serata. Apa benda pula master serata ni? Ni double transfer dengan direct transfer. Apa benda pula Cik Mak cakap ni kan benda ni tu. Tapi benda tu lalui proses. Kau belajar dulu kan sama lah. Bila kau belajar dulu, benda tak faham pun. Tapi belajar 1+1 jadi 2. Bila dah masuk sekolah menengah, X campur Y. Lagi pening kepala. 1+1, 2, X campur Y nak dapat apa? Macam itulah, ejen tanah ni kena melalui proses. Kau kena go through proses dia. Supaya apa kau tahu unik ni apa. Nanti tak tahu tanya. Ejen nak berjaya dia senang. Dia punya rule senang je. Saya dah latih 6,000 orang lah. Pertama, ejen yang kerap call leader tanya. Itu antara ciri-ciri ejen yang berjaya. Jangan kau malu-malu nak telefon leader pun malu. Cuma nak telefon malu aja. Tak ada malu-malu. Kerja saya memang membantu korang. Kalau leader kau siapa? Leader kau siapa? Cik Azhari. Kau lah Cik Azhari tanya. Leader siapa? Puan Zuraini. Memang untung lah kau dapat Puan Zuraini, Cik Azhari. Kau lah Puan Zuraini nak tanya soalan boleh tak? Kalau dia tak menjawab, mungkin dia sibuk, call je saya. Saya jawab insyaAllah. Kalau saya tak sibuk lah. Biasanya tak pun saya akan return call. Biasanya saya akan return call. Anda siapa? Zuraini juga. So kalau Zuraini, insyaAllah lah. You ada siapa? Cik Syafirul. Maksudnya korang memang ada leader-leader yang proven lah. Syafirul kita bayar dia setahun, 300,000 bayar dia. Gaji siapa? Gaji 300,000 setahun. Itu tak masuk overriding tau. Dia seorang saja 300,000 bayar. Dan besar lah, bagi saya besar lah. Terdengar sekarang macam kecil, saya dengar sekarang macam 300,000 biasa lah. Tapi kalau dulu saya dengar 300,000, saya rasa macam wow. Tak boleh terjangkau dek pemikiran saya macam mana lah harga income 300,000 ni kan. Apalah dia makan agaknya. Sama je tuan. Makan sama je. Saya makan makin sikit sebenarnya. Okay. And then jadi ejen tanah satu benda yang seronok. Benda yang teruja tau. Kau nak jadi ejen tanah ni sebenarnya dia benda yang kena teruja, kena benda yang seronok. Seronok kenapa? Kau dapat deal dengan orang, dapat tolong orang. Terima kasih Cik Mat. Saya lagi rasa banyak deal dengan ejen. Maksudnya ejen-ejen ni ada klien saya. Saya jual rumah ni klien saya lah. Pembeli penjual klien saya juga. Tapi ejen tanah juga ada klien saya. Sebab apa dia contribute income kepada saya. Saya seronok tolong. Cik Mat, tolong terima kasih Cik Mat. Saya takut ni macam ayah korang. Tipu lah mak korang. Cik Mat saya nak close tolong doakan. Saya rasa benda tu yang seronok lah seronok. Okay, jadi ajar tanah ada benda yang seronok lah. Siapa yang faham saya ajar ni? Tolong kat tangan. Nasriah tanah ni kenapa Nasriah tanah? Okay, clear. Ni belum masuk lagi. Ni boleh cerita dulu. Next. Dahaga betul ni. Okay, next. Ni daripada buku tu Alamak, siapa yang tak dapat buku
Jadi kau tunggulah kejap. Kau nak habis saya ambilkan buku lagi. Daripada office saya sana, buku kat sana. Okey, ni antara 9 kelebihan ejen tanah lah. Pertamanya ejen tanah kau kena jadi seorang yang pakar dan mahir. Sebab kita cakap income 10,000 agaknya, kalau orang income 10,000, apa knowledge yang perlu ada? Tengok dalam industri kau yang kau kerja sekarang ni, kalau orang income 10,000, apa dia punya agak-agak dengan dia? Adakah dia biasa atau paling kurang dia manager? Ataupun kena senior manager? Mesti orang yang high position, betul tak? Maksudnya dia ada kelebihan diri dia lah. Dia punya capability dia tu bagus lah maksudnya. Dia boleh buat kerja lah sebab company boleh bayar dia 10,000 sebulan. Jadi ejen tanah pun sama lah. Kau nak income 10,000 sebulan dan ke atas. Kena ada knowledge tak? Kena ada knowledge. Adakah orang yang jadi yang income 10,000 dekat office kita tu, dia masuk-masuk, dia habis belajar tu income 10,000? Kecuali bapak dia Tan Sri lah, memang syarikat tu bapak dia punya. Kalau dia masuk macam kita ni biasa yang tak ada siapa-siapa masuk, kita kena go through proses. Mula-mula mungkin start, kalau saya habis belajar dulu start dengan officer, lepas itu jadi executive, lepas tu jadi senior exec, lepas tu upgrade jadi senior manager, jadi manager, senior manager. Macam itulah proses, sama tak? Jadi ejen tanah pun sama. So kau memang kena jaga seorang yang pakar. Suka tak suka, kalau kau nak income 10,000, kau kena pakar dalam surat tanah. Tapi suka ejen tanah ni kecil ke besar? Kecil tuan-tuan. Saya dah tulis 5 buku dah. Kau baca je 3 buku saya ni, insyaAllah kau boleh jadi Kak Long dah. Buku yang paling kau kena ada tu buku Soul. Buku tu dah tak ada lah. Siapa yang ada rezeki, siapa yang ada buku Soul? Seorang yang ada, yang lain tak ada. Minta maaf, buku tu saya tak cetak dah. Saya tengah tunggu buku baru. Yang lain kalau nak boleh lah. Datang office saya pinjam dengan syarat pulang balik. Buku Soul tu. And then, ejen tanah ni seorang yang neutral. Kau kena jadi neutral. Kenapa neutral? Sebab korang adalah middleman. Kenapa? Korang adalah orang tengah yang menguruskan transaksi jual beli harta tanah. Okey. Contoh. Okey. Ini penjual. Ini pembeli. Tengah-tengah ni ada siapa? Kita ada rent, real estate negotiator, ejen harta tanah. Kita dibayar berapa persen biasanya? 3%. Siapa yang keluarkan 3% ni? Masa nak booking ni, siapa yang keluarkan 3% ni? Siapa yang bayar booking? Pembeli bayar 3%. Tapi pembeli bayar 3% ni, duit ni siapa punya? Duit ni penjual punya. Siapa yang tak faham? Contoh. Orang ni jual rumah 300,000. Betul Patutnya penjual ni akan dapat berapa? 300,000. Tapi pembeli dah bayar RM9,000 pada agensi harta tanah. Betul tak? Jadi penjual sudahnya akan dapat berapa? 291,000. Faham maksud saya? Jadi perlu nak jaga dua-dua kepentingan? Perlulah. Sebab apa komisen kita dibayar oleh penjual. Dia boleh berlaku di pembeli bayar, tapi saya tak nak ajar lah. Sepanjang saya buat jadi ni adalah 1-2 kes je lah. Kebanyakannya komisen kita dibayar oleh penjual, tapi yang keluar duit adalah pembeli. Jadi kita kena jadi seorang yang neutral. Ejen tanah juga kau kena ada ilmu lah, ada ilmu. Tapi ilmu ni dia proses tau. Apa yang saya ajar korang hari ni, saya ajar ni, siapa yakin dia dapat 100%? Kau akan dapat apa saya ajar ni 30% je. Kau akan faham ni balik ni 30% je. Kau terlanggar bau, kau nak buka puasa, pergi bazar Ramadan, tengok semua tadi kan dah lupa. Apa Cik Ahmad pesan tadi dah lupa dah. Jadi lagi 70% kenapa? Kena buat. Kena implement, kena start buat. Buat sampai kau akan the best. One day kau akan jadi the best daripada saya. Kalau tengok macam Zuraini, Izzah, Lina, diorang ni bagi saya in term of implementation dekat market, diorang ni lagi power daripada saya. Sebab apa? Diorang lagi detail daripada saya. Memang diorang bagus. Cik Syafirul, semua diorang bagus. Cik Azhari memang, No Ozi, memang diorang ni bagus. Cik Fahmi, Cik Fatin, Tuan Yusri, Tuan Hakim, sama. Memang diorang lagi bagus daripada saya. Tapi benda ni proses korang kena buat. Even Ida pun bagus juga. Dia pun dah keluar banyak-banyak. Kau keluar dah. Berapa? 10. 10. Tepuk tangan. Kerja lagi dah kan? Boleh nak butuh. Dia kerja engineer. Dia kerja engineer. So boleh keluar 10 biji. Bagi saya banyak 10 biji. Jangan tanyalah income dia berapa. Saya ingat income property dia tak makan, income property dia simpan je. Income dia sekarang pun dah besar, makan macam tu je lah. Apa maksud saya tak? Maksudnya kalau orang part time boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Maksudnya kita persoalan tu kena tanya.
Saya perangai saya satu je. Saya kalau ada orang yang berjaya, saya akan pergi jumpa dia. So, ada satu ejen tu, dia bukan kawan saya pun. Tapi tengok Facebook, cara posting dia tu memberi satu inspirasi pada saya. Saya telefon dia. Saya kata boleh jumpa tak? Saya explain nama saya ni. Rupa dia kenal saya lah. Dia kata saya nak jumpa boleh. Dia kata kau datanglah rumah aku. Saya pergi rumah dia. Dia beli rumah dia besar. Dia beli kat 2 juta rumah. Ejen je. Pergi tanya apa benda yang kau buat sebenarnya. Cerita-cerita rasa apa yang kau buat semua aku dah buat. Macam tu lah. Kau buat ni aku buat ni. Kau buat aku buat. Kau buat maksudnya kau ngaku sama lah. Aku dah buat tu okey lah. Maksud tak? Jadi benda ni jadi ejen tanah ni kau kena banyak lah. Mungkin ni terjumpa dengan Ida. Tanya apa Ida? Ini apa yang kau buat lagi ya? Nanti Akmal datang tanya apa benda yang kau buat lagi ya? Supaya apa kau dapat satu inspirasi untuk kau buat. Untuk apa nak improve diri kau orang. Okey. And then ajar tanah juga kau nak kena hubungan yang baik dengan bank. Jangan risau bank kita ada. Kita ada panel bank. Kalau lulus kau jangan pening kepala. Contact je. Kita ada sini Cik Azhari tadi tu. Wife dia mortgage. Contact je dia. Untuk loan kita ada orang uruskan. Untuk lawyer kita ada 40 panel lawyer. Untuk lawyer pun dah ada, dia akan bagi referral pada korang. Itu kita dah deal lah semua. Ijazah tanah juga kau kena ada communication yang bagus. Nak jadi ijazah tanah ni kena banyak bergalah, bercakap profesional. Communication ni perlu dibelajar, dia perlu diajar. Saya akan ajar lah macam mana kita nak communicate. Ejen-ejen yang top ejen, kebiasaannya dia tak banyak cakap pun. Cik Syafiro tak banyak cakap sangat pun saya rasa. Jadi ejen tak boleh sebab benda yang kau nak jual tu benda yang dia dah tahu dah. Jadi jawab benda yang dia tanya saja. Faham tak? Tak perlu nak cerita benda, wow, tak payah. Ejen tanah ni tanya benda yang dia jawab pun kita tanya. Dan selalu saya tanya, bila jadi ejen hartanah ni, tolong make sure korang alert percakapan klien dengan kita. Sebab manusia ni dilahirkan dengan 3 bahasa badan. Pertama, dia akan cakap bahasa mata. Kedua, dia akan cakap bahasa telinga. Ketiga, dia akan cakap dengan bahasa rasa. Kalau dia kata saya tengok kawasan ni, agak ada orang apa agak tu? Orang visual lah, kan? Agak-agak perlu dah kau cakap, saya dengar benda yang sama juga tuan. Masuk tak? Tak masuk lah. Jadi kalau dia cakap saya nampak, kau akan cakap saya nampak, saya lihat. Macam tu kan. Saya akan cakap benda yang sama. Macam duplicate memang saya mirror. Kalau kau pergi saya viewing, saya 100% saya akan mirror orang tu. Kalau orang tu tangan peluk tubuh, saya akan peluk tubuh. Sama macam ni. Kalau tangan dia masuk poket, saya akan masuk poket. Sama saya akan buat. Sampai 6 perbuatan dia, sampai ke 7 pun saya akan buat. Saya pegang hidung. Once dia pegang hidung dia, maksud saya dengan dia sama tak? Kenapa tak sama? Siapa orang Kelantan? Dia orang Kelantan. Orang Kelantan. Cuba jumpa orang Kelantan. Orang Kelantan jumpa orang Kelantan, automatik kop dia tukar. Bahasa dia jadi bertukar. Duduk mana. Orang Kedah jumpa orang Kedah, dia akan jadi lain. Kan? Orang Terengganu. Sebab apa? Dia ada kesamaan. Jadi ejen tanah pun kita perlu nak bina hubungan dengan dia. Perlu. Jadi cara nak bina hubungan dia dengan mirror dia. Supaya kita dengan dia itu macam macam best saya cakap dengan Encik Mat. Sebenarnya saya mirror dia je. Tangan jadi macam ni lah. Itu saya rasa benda yang sama. Dia turun tangan, saya turun tangan. Ini saya cakap dia kata, saya dengar kawasan ni, okey saya dengar. Orang lain pun kata benda macam tu juga. Orang lain katakan telinga, saya dengar okey benda yang berkaitan dengan telinga. Okay. Kalau kata tu, itulah makcik rasa, automatik kita tahu dia orang kinestetik. Itulah surau dekat. Jadi dia rasa macam benda tu feeling dengan dia. So kalau saya viewing sebenarnya saya tak fokus sangat pada rumah. Saya akan fokus pada apa yang dia kata, apa perbuatan dia. Kalau tak percaya, follow lah saya viewing. Macam tu saya ikut. Daripada mula dia keluar, saya akan tengok dia je. Saya akan sepatah-patah apa yang dia kata tu, ayat dia akan sama dengan ayat saya. Kenapa orang Kelantan boleh jumpa Kelantan dia best? Sebab bahasa dia dah sama. Orang Kedah jumpa hang, orang mana, bahasa dia dah sama. Saya pun sama. Jadi communication ni bukan satu benda yang pelik. Kalau kau tengok rumah, kadang-kadang kau bawa suami datang dengan isteri. Isteri sibuk bawa anak. Suami kat depan, belum tentu lagi financial controller lagi dia tau. Belum tentu lagi. Kebanyakan decision maker boleh beli rumah memang bini, isteri. Jadi kita kena jaga dua-dua pihak lah. Kena pandai sangat. Kena beralah sangat. Jangan nampak sombong sangat. Humble, relax je. Dalam masa benda yang sama, firm. Itu je perlu ada. Okay, dengan owner pun sama. Bila kita communication ni, kalau rumah tu mahal, cakap mahal. Owner rumah harga RM500,000. Nak jual RM600,000. Agak boleh jual ke tak boleh jual? Tak boleh jual lah. Cakap ialah mahal. RM600,000 ni mahal tuan. Market sekarang jual harga pagi RM500,000 saja. Maksudnya cakap je. Tak boleh saya tak ready jual lah. Okey, tak apa kalau macam tu saya iklankan rumah dulu RM600,000, saya bagi tahu tu ada feedback ke tak ada feedback. Kalau saya macam tu lah. Malam saya viewing satu rumah, dia nak jual rumah RM150,000. Check value RM130,000. Saya kata RM130,000 tuan. Saya hold dulu boleh tak?
Kita terpulang pada tuan, tapi kalau tuan nak iklankan rumah ni, saya iklankan dulu pada 150,000. Nanti saya bagi feedback pada tuan. Ada orang beli, ada orang bertanya ke tidak? Faham betul saya? Okey? Eja tanah juga kau akan hubungan yang baik. Apa ada kena ada kau juga akan jadi pelabuh tanah yang bijak lah. Kau akan jumpa bila kau dah ada duit, kau akan jumpa rumah yang best-best belilah. Untuk investment. Okay, and then eja tanah juga kau akan jaringan yang luas. Jadi eja tanah ni kena networking. So apa kita dia macam insurans juga. Kau kena buat prospecting. Kena bagi tahu market yang kau ni eja tanah. Kena position kau ni macam Kak Long besar sangat. Jangan cakap berapa lama jadi ejen. Saya baru balik kelas Cik Mat pagi tadi. Agak-agak orang bagi dah rumah kat korang. Tak bagi. Berapa lama jadi ejen? Lama tu tak lama lah tuan. Tapi kalau rumah tuan tu insyaAllah lah saya boleh bantu lah. Dan kami pun ada lebih kurang dalam 100 ejen lah. Kalau saya sebut 500 lah. Memang tim saya 500 sampai ke utara. Kita ada lebih kurang dalam 100 ejen tanah yang insyaAllah lah boleh tolong jualkan. Senang. Kita tak menipu, kita cakap fakta dengan dia. And then, ejen tanah ialah seorang yang boleh dipercayai lah. Kau kena ada kepercayaan, kena ada trust dengan orang. Jangan jadi hunter. Kebanyakan ejen tanah ni dia punya masalah dia terlalu eager nak duit. Dan memang ramai yang berjaya ejen macam ni. Tapi untuk sustain susah. Dia nak duit. Bagus sebab apa? Mindset dia dah betul dah nak duit. Otak automatik akan fikir apa? Duit, duit, duit. Duit tu akan datang lah. Tapi dia kena jaga dia sikit attitude dia supaya nak maintain duit tu. Kalau dia tak maintain, dia pedas dia punya reputation. Clear? Okay, next. Next. Okay, ini antara term-term yang korang perlu tahu sebagai ejen tanah. Saya nak rehat 2 minit. Saya nak pergi toilet sekejap. Saya nak minum sekejap ya. Tak ada pergi toilet sekejap. Lagi saya sambung balik. Okay, boleh take rest 2 minit.
Okay, kita sambung balik tuan-tuan. Ready? Berapa orang dah kat online ni? 40 orang? Oh, ramai. Okay, sekarang ni benda-benda yang kau perlu tahu, terma-terma asas yang wajib kau tahu. Dalam buku Go tu ada. Kalau tak nak buku tu, saya pegang. Kau tak payah pegang lah. Okay, kalau buku Go tu tengok, daripada tu terma-terma atas asas freehold. Siapa yang tahu pasal freehold kat tangan? Tak tahu freehold tu apa? Semua orang tahu saya explain freehold ni rumah yang pegangan bebas. Pegangan memang maksudnya dia tak ada sekatan untuk kalau orang pembeli tu rumah tu dengan syarat dia bukan boleh reserve lah. Dia freehold saja. Kalau rumah tu Melayu punya, Cina boleh beli, senang cakap. Kalau rumah tu Cina, Melayu pun boleh beli. Dia boleh, dia freehold, dia tak perlukan consent. Consent ialah kelulusan untuk tukar nama, tak perlu. Itu kita panggil freehold. Pada nak tengok, kalau kau dapatkan buku ni, ada kot dalam buku ni. Kalau ada buku ni, kalau kau ada kata buku ni sebenarnya, buku ni pun dah tak banyak saya ada dah, saya tak print dah buku ni. Next saya akan print buku Boom Hartanah. Buku ni kalau kau nak kemudian lah. Okey. Kedua adalah leasehold. Leasehold ialah rumah yang pajakkan bebas. Kalau tengok dekat grant, kalau kata rumah freehold, dia tulis sekatan-sekatan kepentingan tiada, maksudnya freehold lah. Kalau rumah ini hanya boleh dipindah milik dengan kebenaran kerajaan negeri ataupun pihak berwajib, dia leasehold. Okey, boleh conteng buku tu ya. Boleh conteng, jangan malu-malu. Okey, maksudnya leasehold ni buku je koyak ke tu? Koyak Jadi saya ganti sebab yang kat office saya buku yang koyak saja sebenarnya. Sebabnya saya ganti yang baru tu je. Boleh pakai dulu, untuk pakai okey. Nanti saya replace, tak payah pulang balik kata ambil je buku tu. Okey, dia leasehold ialah dia perlukan kelulusan consent. Consent ni siapa bagi? Consent ni akan bagi by dua. Saya kena ajar benda ni sebab apa? Ada yang ejen-ejen selama ni, saya duk fokus pada duit. Dia tak faham sebenarnya leasehold tu apa, freehold tu apa. Kita fokus ni dah, nampak Okey, bila kita jual beli rumah, dia akan ada dua. Satu, kalau rumah tu adalah rumah yang ada leasehold. Leasehold. Leasehold ni apa? Perlukan consent untuk tukar nama. Okey, dia akan datang dua. Satu rumah dia memang dah ada, dia ada master title. Master title ni apa? Rumah ni masih lagi nama developer. Grant ni masih lagi grant besar. Satu lagi dia individual title. Individual ataupun kita panggil kalau apartment dia panggil strata. Ada juga yang landed lah. Kalau Eco World dia strata jugalah. Tapi generalnya dia individual title, maksudnya grant tu dah ada nama kita. Consent ni kalau rumah ni masih lagi master title, masih lagi nama pemaju, consent ni perlu dapat daripada pemaju. Kalau ini strata, biasanya akan minta kat pejabat tanah untuk dapatkan konsen tukar nama. Clear? Faham? Basic kan? Jadi faham benda yang ada master title dengan individu ataupun strata title. Title ni grant, title tu benda tu dah nama kita lah. Kalau nama situ lagi masih nama katalah apa developer, IJM Property, maksudnya rumah tu masih lagi nama IJM. Tapi sini tengok individu title, nama Cik Ahmad Firdaus, title tu title saya. Consent akan minta daripada pejabat tanah. Kalau sini consent daripada pemaju. Okey. Kalau rumah tu ialah ni okey. Sudah cerita dah semasa rumah Rizab Melayu boleh hanya dibeli kalau setengah tu dia freehold. Tapi dia Rizab Melayu. Rizab Melayu hanya boleh beli untuk Melayu saja. Apa definisi Melayu? Tengok dekat surat beranak dia apa bangsa dia. Kalau dia saya dulu mamak tapi saya Melayu, tengok surat beranak. Kalau bangsa surat beranak tu Melayu, dia Melayu lah. Surat beranak tu tulis mamak ke India ke Cina ke, selain daripada Melayu, dia bukan Melayu. Maksud saya? Okey, caveat. Caveat ni adalah sekatan kepentingan. Caveat ni kalau kita print dekat halangan kepentingan. Contohlah saya ada hutang Ida. Kan, tiba-tiba Ida tahu saya ada rumah property. Dia boleh masukkan caveat dekat dalam pejabat tanah. Mengatakan bahawa dia ada kepentingan atas tanah tu. So kalau saya nak jual rumah tak boleh. Sebab apa? Ida dah masukkan kepentingan di atas hartanah tersebut. Itu untuk tahu general cukup. Okey, lain-lain terma ni kau tengoklah sini lah. COA ni kalau kita nak agensi.
Kalau kita panggil rent ni, real estate negotiator. Kalau kita guna WTS, want to sell, want to buy, want to rent, want to let. Macam itulah. Info-info ni just tahu. Dekat buku ada, just refer balik dekat buku tu. Okay, dia bumi dengan non-bumi ni hanya tahu di peringkat pemaju biasanya. Sebab maju ni dia akan tahu bumi dengan non-bumi, dia ada list kat sini. Tapi bila dah pergi dekat individual title, pejabat tanah dia tak tahu ini bumi ke non-bumi. Dia tahu pembeli tu Ahmad Firdaus Mahmud. Agak dia tahu Ahmad Firdaus ni Melayu ke bukan Melayu. Automatik saya jadi bumi. Faham tak saya? Kalau dia leasehold tak boleh. Ha. Freehold boleh. Boleh. Melayu ke Cina boleh kalau freehold. Sebab dia tak perlu consent, tak perlu kelulusan nak tukar nama. Boleh je. Kalau leasehold ni perlu consent. Kalau consent dia akan tengok, oh dulu nama Ahmad Firdaus Melayu, nak beli Cina, tak boleh. Sebab leasehold. Tujuan dia, one of tujuan dia nak jaga kepentingan pemilikan harta tanah untuk orang bumi putra lah. Itu one off lah dia punya sebab. 99 tahun. Ha. Pemilikan. Ha. Macam mana maksudnya? Ha? Ha? Boleh? Dia boleh langkau. Ya, dia punya Melayu, kalau Melayu boleh beli semua sekali. Dia boleh beli Cina, dia boleh beli India, boleh. Dia boleh pada non bumi. Tapi non bumi tak boleh beli daripada bumi. Kalau untuk leasehold. Untuk leasehold saja. Bro, okey. Kecuali freehold boleh reserve. Dia ada kat macam kat Pajam tu dia freehold tapi dia boleh reserve. Tu tak boleh lah. Sebab dia dah masukkan boleh reserve. Okey. Ada soalan? Clear? Okay, next class. Next slide. Okay. Ini antara industri yang perlu tahu lah. Kalau boleh tahu boleh jual. Ada kalau industrial, ada factory, ada warehouse. Kalau jual tanah, ada residential, ada agriculture, ada individual title, ada individual commercial. Kalau jual commercial, ada shop, office, service suite. Sebab commercial ni, kenapa saya cakap, bank dia tak bagi 90% loan. Biasanya bank bagi 80 ke 80% saja. Kalau macam jual projek di ICT contohnya kan, ada commercial. Commercial tu biasanya bank akan bagi 80% ke 50% margin of finance. Kalau rumah tu harga 100,000, bank bagi 80% daripada 100,000. Clear? Okay, kalau residential ni banyak lah. Ada terrace, ada link house, ada apartment, condominium, flat. Korang Google lah sendiri beza-beza tu. Ada service apartment, ada semi-detached, ada bungalow, ada townhouse, ada duplex, ada penthouse, ada studio, ada macam-macam lah. Kalau dekat sekarang ni Eco World dia jual, dia panggil apa? Co-home. Dia panggil co-home. Sebenarnya dia townhouse. Dia panggil co-home. Nama-nama dah pelik-pelik dah datang sekarang ni. Semua branding saja. Tapi asalnya kau mesti tahulah rumah teres dengan rumah link apa beza dia. Itu benda ni yang kau carilah, Google lah sendiri. Buatlah homework sikit. Apartment dengan flat apa beza dia. Apartment dengan kondominium apa beza dia. Okay. Clear?